Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Muhammad Fikri. Kami daripada kumpulan A Tutorial 2 nombor 1. Kami memilih maklumat nombor 2, 10 dan 13. Maklumat pembangunan lestari ataupun Sustainable Development Goals adalah satu agenda yang diperkenalkan oleh Persatuan Bangsa-Bangsa Bersatu. Ia mempunyai beberapa maklumat dan pertama sekali untuk kumpulan kami memilih nombor 2 iaitu Zero Hunger. Nombor 10 iaitu Reduce Inequality ataupun mengurangkan ketidaksamaan antara gender. Nombor 13 iaitu Take Action Against Climate Change ataupun mengambil tindakan terhadap perubahan klimat untuk menuju bumi yang lebih selamat daripada ancaman perubahan iklim. Yang dimaklum, maklumat nombor 2 PBB adalah Zero Hunger ataupun sifar kebuluran. Sifar kebuluran merujuk kepada menamatkan krisis kebuluran di serata dunia, dan untuk menamatkan krisis kebuluran ini, PBB menyasarkan kepada golongan miskin dan golongan kanak-kanak yang malnutrisi ataupun nutrisi yang tidak mencukupi, dan kemampanan dari segi penghasilan makanan, jaminan dari segi keselamatan makanan, food security, supaya ia dapat membekalkan makanan yang mencukupi dan meningkatkan pelaburan terhadap industri pedalaman dan agrikultur supaya dapat menghasilkan hasil pertanian berganda, dan secara tidak langsung kemampanan itu sendiri. Jaminan keselamatan makanan bermaksud food security, iaitu satu doktrin di mana semasa menghadapi krisis seperti krisis bencana, krisis iklim ataupun krisis musim kering kan, ia memerlukan satu langkah di mana jika berlakunya krisis itu terdapat makanan yang lebihan ataupun stok makanan yang lebihan, itulah namanya food security. Food security adalah kaedah sebagai penyelamat ataupun backup supaya jika berlaku yang bencana ataupun apa-apa krisis dunia seperti perang, terdapat stok makanan ataupun stockpile yang secara tidak langsung dapat menampung kepada keperluan penduduk semasa krisis itu. Jadi supaya tidaklah berlakunya krisis kebuluran yang begitu kritikal. Selamat sejahtera doktor, nama saya Agila Ana Perupan Baskaran, nombor metrik 157280. Saya akan membentangkan matlamat pembangunan lestari yang ke-10, iaitu mengurangkan ketidaksamaan dalam dan antara negara. Matlamat ini bertujuan untuk memastikan peluang yang sama dan menghapuskan Undang-Undang Dasar Amalan Diskriminasi serta menambah baik peraturan institusi kewangan global. Sebagai contoh, menjelang tahun 2030, mensasarkan mencapai dan mengekalkan pertumbuhan pendapatan 40%, penduduk berpendapatan rendah dengan kadar yang lebih tinggi mengikut kepada purata nasional. Bagi mencapai kesaksamaan, kekayaan dan kuasa politik perlu diagihkan secara sama rata dan suara semua perlu didengari. Itu saja daripada saya, Doktor. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Amir Iman bin Muhammad Nur. Hari ini saya akan menerangkan tentang matlamat SDG ataupun matlamat pembangunan lestari yang ke-13, iaitu ia bermatlamatkan untuk mengambil tindakan segera bagi mengatasi perubahan iklim dan kesannya terhadap global. Dalam matlamat SDG yang ke-13, ia menetapkan beberapa garis panduan, iaitu yang pertama, ia mengukuhkan daya tahan dan kapasiti penyesuaian terhadap bahaya perubahan iklim kepada alam sekitar. Yang kedua, ia mengintegrasi langkah berjaga-jaga untuk mengatasi perubahan iklim ke dalam dasar, strategi dan perancangan negara. Yang ketiga, meningkatkan pendidikan, meningkatkan kesedaran dalam kapasiti manusia dan institusi mengenai langkah untuk mengurangi perubahan iklim, penyesuaian, pengurangan impak dan amalan awal. Yang keempat, melaksanakan komitmen yang diambil oleh pihak negara maju melalui Konvensyen Rangka Kerja PBB
mengenai perubahan iklim kepada matlamat untuk menggerakkan $1,000 bilion pada setiap tahun menjelang tahun 2020 daripada semua sumber untuk menangani keperluan negara membangun dalam konteks tindakan mitigasi bermakna dan keterusan mengenai pelaksanaan dan operasi sepenuhnya dana iklim hijau. Dan yang kelima, mekanisme mestilah digalakkan untuk meningkatkan kapasiti bagi perancangan dan pengurusan yang berkaitan dengan perubahan iklim yang berkesan bagi negara kurang maju dan negara-negara membangun yang terdiri daripada pulau-pulau kecil serta memberi tumpuan kepada wanita, belia dan masyarakat tempatan serta komuniti yang terpinggir. Sekian sahaja daripada saya. Terima kasih. Saya Izzati Atirah akan membentangkan dasar pembangunan negara yang mendukung matlamat SDG 2 iaitu Dasar Sekuriti Makanan Negara. Dasar ini telah dirangka oleh Kementerian Pertanian dan Industri Makanan (MAFI). Berhubung kait dengan SDG 2, dasar ini digubal untuk memastikan kelangsungan dan tahap sekuriti makanan sentiasa berada di paras yang selamat dan mampu diperolehi oleh rakyat dalam apa jua keadaan pada masa hadapan. Dalam masa ini, 5 strategi utama diketengahkan, iaitu yang pertama adalah meluaskan adaptasi teknologi dalam sistem makanan untuk memastikan produktiviti dalam sistem ekonomi serta menghasilkan pertanian yang lestari. Strategi kedua adalah memperkasakan penyelidikan dan pembangunan berteraskan sistem makanan supaya kapasiti pengeluaran makanan dan input pertanian seperti makanan ternakan, bakar dan benih yang berkualiti dapat ditingkatkan secara domestik. Strategi yang ketiga adalah mengukuhkan ketersediaan data sekuriti makanan negara bagi mengenal pasti dan memantau tahap sekuriti makanan negara penduduk Malaysia. Hal yang demikian supaya negara kita dapat menjamin dan mencapai kebeluruan sifar. Strategi yang keempat adalah menterjemah aspirasi sekuriti makanan sebagai tanggungjawab bersama dengan memfokuskan usaha untuk memperluas kolaborasi strategi berteraskan sekuriti makanan antara kementerian, kerajaan negeri dan sektor swasta. Dan yang terakhir adalah strategi yang kelima adalah untuk memperkukuh tadbir urus merentas jabatan dan agensi untuk merapatkan jurang dalam sistem makanan bagi meningkatkan kecekapan pemantauan sekuriti makanan negara. Apa yang dapat dirumuskan kaitan dasar ini dan SDG 2 adalah untuk mencapai matlamat menangani isu kebeluruan, perlulah mendapat kerjasama dari semua pihak supaya matlamat ini dapat dicapai secara efektif. Nama saya Nur Hafizah binti Rosli, nombor metrik 147471. Dasar pembangunan negara yang mendukung matlamat SDG 10 ialah Dasar Ekonomi Baru atau lebih mesra disebut sebagai DEB. Kerajaan menyedari ketidakseimbangan sosial ekonomi antara kaum-kaum di Malaysia, lalu telah mengusahakan satu pendekatan baru dalam rancangan pembangunan negara yang dikenali sebagai DEB ataupun Dasar Ekonomi Baru. Dasar ekonomi baru ini disusun dan dijalankan menerusi strategi serampang dua mata, iaitu yang pertama ialah mengurangkan dan membasmi kemiskinan dan memperbanyakkan lagi peluang pekerjaan tanpa mengira kaum. Dan yang kedua ialah penyusunan semula masyarakat untuk mengurangkan dan seterusnya menghapuskan pengenalan kaum mengikut fungsi-fungsi ekonomi. Okey, antara dasar pembangunan negara yang mendukung matlamat SDG 13 ialah strategi nombor 7, iaitu menjadikan sains dan teknologi sebagai satu teras penting dalam perancangan dan pembangunan sosioekonomi yang memerlukan usaha membangunkan keupayaan dan kebolehan dalam teknologi strategik dan berasaskan ilmu serta memajukan budaya sains dan teknologi dalam proses membangunkan satu ekonomi perindustrian yang moden. Dasar pembangunan ini mendukung matlamat SDG 13
dengan menggunakan ilmu sains sebagai langkah kebersediaan menghadapi bencana alam. Selain itu, ia juga menggunakan kemajuan bidang sains dalam membantu menjangka kedatangan bencana alam seperti banjir kilat dan ribut taufan. Selain itu, terdapat juga strategi nombor 8, iaitu menjadikan sains dan teknologi sebagai satu teras penting dalam perancangan dan pembangunan sosioekonomi yang memerlukan usaha membangunkan keupayaan dan kebolehan dalam teknologi strategik dan berasaskan ilmu serta memajukan budaya, sains dan teknologi dalam proses membangunkan satu ekonomi perindustrian yang moden. Prinsip nombor 2 dari dasar perubahan iklim negara juga dapat dikaitkan, iaitu mempunyai keseimbangan antara adaptasi dan mitigasi sumber alam. Contohnya, setiap pembalakan di hutan simpan perlu dikawal kadar pokok yang ingin ditebang dan langkah penanaman semula perlu menyusul secepat mungkin. Sebagai kesimpulan, sudah terang lagi bersuluh maklumat pembangunan lestari adalah suatu yang telah, sedang dan akan memberi impak yang baik kepada semua penghuni di muka bumi ini. Walaupun maklumat ini masih dalam proses pelaksanaan, ia masih memerlukan kerjasama dari semua lapisan masyarakat supaya dapat membuahkan hasil yang terbaik. Persekitaran yang aman dan harmoni adalah suatu tanda keberkesanan maklumat pembangunan lestari pada suatu negara. Sustainable Development Goals adalah suatu inisiatif Persatuan Bangsa-Bangsa Bersatu yang dirancang secara holistik demi pembangunan negara seluruh dunia yang memberikan perhatian terhadap pembangunan sejahtera manusia dan bukan sekadar pembangunan secara materialistik seperti yang dilakukan sebelum ini, iaitu Millennium Development Goals yang tidak mencapai matlamat yang disasarkan sepenuhnya.